Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ruangan kali ini, saya nak berkongsi tentang ciri-ciri dan tujuan kisah di dalam Al-Quran. Secara ringkasnya, kisah dalam Al-Quran terbahagi kepada dua. Kisah tentang para Nabi dan kisah bukan di kalangan para Nabi. Kisah para Nabi, kita biasa dengar tentang Nabi Adam, Musa, Isa, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Dan tidak semua para Nabi yang diutuskan kat muka bumi ini diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Hanya sebahagian kecil sahaja yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bahagian yang kedua pula adalah tentang kisah-kisah bukan di kalangan para Nabi. Kita biasa dengar tentang Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, kisah Maryam, ibu kepada Nabi Isa, kisah tentang Zulkarnain, kisah tentang Luqman dan sebagainya. Apakah ciri-ciri cerita di dalam Al-Quran? Ciri yang pertama adalah ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Cerita dalam Al-Quran adalah cerita yang terbaik. Kenapa dia adalah cerita yang terbaik? Kerana dia direkomendkan oleh Allah kepada kita, oleh pencipta kepada makhluk. Kalau cerita-cerita di wayang, di TV dan sebagainya, dia direkomendkan oleh makhluk kepada makhluk. Tapi cerita di dalam Al-Quran direkomendkan oleh pencipta kepada makhluk. Jadi dia adalah ahsanul qasas. Sebab kedua kenapa cerita di dalam Quran ni adalah cerita yang terbaik, kerana dia mempunyai pengajaran yang banyak yang di-highlightkan oleh Allah kepada kita. Itu adalah ciri pertama kisah di dalam Al-Quran. Ciri yang kedua adalah dia adalah cerita yang benar. Bukan cerita dongeng, bukan cerita rakyat, dan bukan cerita direka-reka dan sebagainya. Dia adalah cerita sebenar, tiada tokoh tambah. Inna hadza lahwal qasasal haq, merupakan ayat surah Al-Imran ayat ke-62. Sebelum ayat ni Allah menceritakan tentang hakikat sebenar Nabi Isa, iaitu khalaqahu min turab. Dia seperti Nabi Adam, dia diciptakan daripada tanah. Seperti mana kita tahu, orang Kristian kata Nabi Isa ni adalah Tuhan, anak kepada Tuhan. Tapi Allah membenarkan dalam ayat surah Al-Imran ni adalah dia adalah seperti Nabi Adam, diciptakan daripada tanah. Itu ciri yang kedua. Dan seterusnya, apakah tujuan Allah menceritakan kisah-kisah ni di dalam Al-Quran? Tujuan yang pertama adalah la'allahum yatafakkarun. Surah Al-A'raf ayat 176. Tujuan dia adalah untuk kita berfikir apakah kesan yang akan berlaku kalau kita mengabaikan ayat-ayat Allah, kita meninggalkan ayat-ayat Allah. Jadi kita perlu berfikir, baru kita dapat pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Berfikir ni, la'allahum yatafakkarun ni adalah satu seruan daripada Al-Quran yang kita tak boleh melambatkan daripada berfikir. Sebab apa? Dalam surah Al-Hajj ayat 46 Allah sebut fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sebelum ayat ni Allah menceritakan tentang kaum-kaum yang Allah telah hapuskan mereka di muka bumi ni. Dan Allah sambungkan ayat tu dengan afalam yasiru fil ard. Adakah baik kita sekarang ni berjalan di atas muka bumi ni dengan hati yang boleh berfikir, akal yang boleh berfikir, mata yang boleh melihat dan mengambil pengajaran daripada mereka tu. Tapi kepada mereka yang tak boleh berfikir dan tak boleh mengambil pengajaran, Allah sebut apa? La ta'mal absar. Mereka ni bukan buta penglihatan, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Tapi mereka ni buta di hati dan tak boleh mengambil pengajaran. Jadi berfikirlah dengan kisah-kisah yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Itu tujuan pertama, la'allahum yatafakkarun. Tujuan kedua adalah laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Surah Yusuf ayat 111. Ini merupakan ayat terakhir dalam surah Yusuf. Sebelum ayat ni Allah menceritakan panjang lebar tentang perjalanan Nabi Yusuf daripada kecil sehinggalah dia dewasa. Dan Allah tahdidkan cerita semua ni ada ibrah dia untuk orang yang berfikir. Jadi dia bukanlah sekadar halwa telinga, mengisi masa lapang kepada kita, tapi tujuan dia adalah untuk kita mendapat ibrah daripada kisah Nabi Yusuf AS. Dan siapa pula ulil albab ni? Ulil albab ni adalah orang yang mempunyai akal fikiran yang sedar, menggunakan seluruh anggota dia untuk mendapat pengajaran daripada kisah-kisah. Itu adalah ulil albab. Tujuan ketiga Allah menceritakan kisah di dalam Al-Quran adalah untuk mengukuhkan hati Nabi. Ma nusabbita bihi fuadak. Surah Hud ayat 120. Sebelum ayat ni Allah telah menceritakan perjalanan beberapa Nabi. Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa, dan ada 7 Nabi. Dan dengan kisah-kisah ni dia mengukuhkan lagi hati Nabi bahawa perjalanan yang sukar ni telah dilalui oleh beberapa Nabi sebelum dia. Jadi sepatutnya dia mengukuhkan lagi hati Nabi untuk terus berjalan, untuk meneruskan usaha dakwah dia
menyampaikan Islam kepada masyarakat. Itu tujuan ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin di akhir ni suka untuk ana mengulas sedikit budaya masyarakat sekarang, suka membedah cerita Naruto, bedah cerita One Piece dan sebagainya. Mungkin nasihat ana adalah letakkan keutamaan dalam mengambil pedoman dalam kehidupan. Ana mencadangkan kita meletakkan cerita-cerita tu di dalam piramid makanan. Kita meletakkan bawah sekali adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Level yang kedua adalah kisah-kisah hadis dalam hadis, dan mungkin atas sekali cerita dongeng Naruto dan sebagainya. Ana tak kata cerita-cerita tu tak ada ibrah, tapi mungkin keutamaan dia adalah paling sikit lah kat atas tu. Seperti mana yang dalam piramid makanan, adakah gula tak ada manfaat? Gula ada manfaat, tapi dengan kadar yang perlu. Jadi cadangan ana, letakkan cerita-cerita tu dalam piramid makanan, dan cerita-cerita dalam Al-Quran paling bawah sekali dan paling banyak sekali yang perlu kita baca dan mengambil iktibar daripadanya. Wallahu a'lam bissawab.